Assalamualaikum. Nama saya Iza. Saya ibu kepada 2 orang anak lelaki. Sekarang hari ini saya nak ceritakan tentang pengalaman anak sulung saya, Khairil, yang menghidap disleksia. Sebab ada cikgu pemulihan sekolah dia minta saya share lah pengalaman sebagai seorang yang menghidap disleksia. Sebab ramai parent-parent kadang tu dia tak perasan yang anak dia mengalami disleksia. Anak saya Khairil, atau panggilan kat rumah panggil Khal. Dia merupakan anak angkat saya. Mak dia meninggal masa dia umur setahun 4 bulan. Masa tu ayah dia pun tak berapa sihat, ada masalah tulang belakang. Khairil ni dia ada 7 beradik. Dia anak yang bongsu lah, paling bongsu, nombor 7. Masa mula-mula saya ambil dia, umur dia setahun 7 bulan. Masa tu dia dah boleh berjalan lah, tapi masih tak boleh bercakap lagi lah. Bercakap macam sikit-sikit macam tu lah. Saya jaga dia. Memang tak ada experience ada anak sebelum tu, so jaga macam biasa lah. Sampailah umur dia 3 tahun. Saya kerja masa tu. So saya decide dia hantar dia dekat play school lah, dekat Bernie Bunch, Saujana Impian, Kajang. Masa tu memang dia kelas daripada pagi sampai petang lah. Masa dia masuk kat Bernie Bunch tu, memang dia excited lah nak pergi sekolah kan. Tapi dia manja sikit, dia manja dengan saya sikit, rapat dengan saya lah. So memang masa mula-mula tu problem lah, nak menangis semua tu kan. Tapi cikgu-cikgu kat sana bagus. Dia macam pandai pujuk, pandai lah layan kerana budak-budak ni. So masa dia dekat Bernie Bunch, setahun lah dekat situ, dapat tahu daripada Cikgu Ain. Cikgu Ain, yang Khairil ni dia langsung tak pandai nak pegang pensel. Dia macam nak menulis memang tak berapa boleh lah. So dia ada masalah nak pegang pensel tu. So saya fikir tak apalah, kecil lagi kan. So masa dia 4 tahun, sebab Kajang tu jauh, saya nak berulang ambil. So saya hantar dia, saya tukar dia dekat Smart Reader dekat sini lah, Sungai Bersindah. Masa tu 4 tahun tu dia lah, permulaan tu cikgu cakap dia memang tak pandai pegang pensel, tak pandai menulis. Dia ni pula jenis susah nak makan. Dia memang susah sangat nak makan nasi. Dia lebih kepada roti macam tu je. So dekat sekolah tu dia start belajar macam biasa lah, full day jugalah, daripada pagi sampai petang. Dekat situ cikgu ada bagi ni lah report pasal dia. Dia memang lambat sikit, macam dia tak boleh fokus. Lepas tu dia tak main, dia tak nakal. Dia senang, dia dengar arahan. Cuma dia ni macam dia tak boleh nak fokus. Lepas tu dia tak berminat dengan pelajaran sikit. Macam dia bila cikgu cakap pun dia macam tak dengar sangat macam tu. Tapi dia diam je, dia tak kacau orang semua tau. So saya pun macam fikir benda tu normal lah, sebab biasalah budak-budak kan. Sampailah dia dekat Smart Reader tu sampai dia umur 6 tahun. So masa 6 tahun tu pun dia masih tak boleh kenal ABC, tak kenal nombor, membaca memang tak boleh lah. Tapi dia pandai urus diri, dia boleh urus diri, dia memang rajin, pembersih, pengemas lah. Memang kalau tak pernah lah sepah-sepahkan barang, tak nakal lah. Masa dia dah 6 tahun tu, cikgu bagi tahu dia memang tak boleh baca lagi lah. Khairil ni dia ada satu perangai, kalau macam dia time dia nak buat homework, kita sebut je pasal homework, dia akan buat perangai lah, macam menangis, macam tak nak, macam takut. So masa dia macam menulis kan, kalau dia menulis apa-apa, dia memang tulisan dia agak buruk lah, tak cantik, kecil besar. Masa tu memang saya tak ada pengalaman kan. So kita fikir macam dia malas tau, macam
tekan dia lah, push dia sebab dia dah sekolah lama kan. So setiap kali dia buat homework, dia mesti macam gelisah, nervous semua tu. So bila saya paksa, dia akan menggeletar tau, dia akan buat tangan dia macam tu. So macam dia menggeletar, so tak boleh nak jawab langsung. Apa yang dia belajar langsung dia tak tahu. So saya macam lama-lama tu macam fikir, kenapa dia macam ni kita tak ada pengalaman. So tanya pendapat cikgu cakap mungkin budak lelaki ni kadang-kadang dia lambat sikit, dia lambat nak boleh berbanding budak perempuan. So saya biarkanlah, biar je. Bila pergi sekolah dia belajar, tapi homework kat rumah memang jarang sangat dia buat. So kalau cuti pun, kalau macam cakap hari ni tak pergi sekolah, dia memang suka sangat tak nak pergi sekolah, macam tu. Dia tak berminat dengan pelajaran. Okey, lepas tu dah 6 tahun tu, dalam tengah tahun macam tu lah, ada cikgu share dengan saya yang Khairi memang tak kenal langsung ABC and memang tak boleh membaca, tak boleh mengira semua kan. So saya dah susah hati lah sebab lagi beberapa bulan nak masuk Darjah 1. Masa tu saya dah survey-survey, saya tak ada pengalaman sangat kan. Lepas tu saya ada survey-survey lah, dapatlah satu pusat tuition ni, Cahayaku, dekat Bandar Tun Hussein On, dekat Tun Perak. Tun Perak, kebetulan kawan saya mengajar kat situ. So tanyalah pendapat dia macam mana. Dia cakap memang Cahayaku ni fokus pada budak yang tak boleh membaca, tak mengenal semua. So saya masukkan dia dekat situ lah. Bila masuk dekat situ, cikgu-cikgu kat situ cakap memang Khairi ni agak lemah. Dia slow, dia tak boleh nak fokus. Dia macam sekejap je dia ingat. Bila ajar sekarang, 15 minit kemudian dia dah tak ingat dah. Okay. Masa kat situ dia banyak improve lah. Dia dah start ada keyakinan diri. Dia macam dah boleh bergaul dengan orang. Dulu dia malu sangat dengan orang yang lebih tua daripada dia. Dia memang malu sangat. Lepas tu sejak dekat Cahayaku tu dia macam dah okey banyak lah. Dah banyak improve dari segi confident. Lepas tu dia, waktu tu dia dah boleh sikit-sikit lah mengenal abjad semua tu. Lepas tu saya pun okeylah hantar dia setiap hari kat situ. Nampaklah banyak perubahan dia. Cuma dia tak betul-betul kenal lah ABC semua tu. 1, 2, 3 semua tak boleh. Color pun dia tak berapa kenal. Dia cuma kenal color dalam bahasa Inggeris. Sebab dia dulu waktu belajar kat Smart Reader tu kan full English kan. So kalau kita tanya dalam bahasa Melayu, dia confused. Dia tak tahu. Okay. Lepas tu bila tunjuk color pun masih confused, ini kalau apa memang dia tak tahu. Lepas tu sampailah habis 6 tahun tu, okey, dia masuk Darjah 1. Bila dia masuk Darjah 1, saya bagi tahu lah dengan cikgu semua dia tak boleh baca semua. So tak ada masalah lah sebab baru Darjah 1 kan. Dia pergi kelas macam biasalah. Belah petang dia akan pergi ke Cahayaku untuk tuition lah. Lama jugalah sampai 1 tahun. Tak sampai 1 tahun, dah 8 bulan lah masa dia Darjah 1 tu. Tapi dia tak banyak improve sangat lah. Dia masih tak boleh. Dia masih lemah, dia slow semua. So saya tanya pendapat kawan-kawan yang ada pengalaman, anak pun lemah dalam pelajaran semua. Lepas tu nampak simptom-simptom kat situ dia ada disleksia. Sebab dia menghafal cepat tau. Kalau especially dia dalam muzik. Kalau lagu bagi dia memang sekejap sangat dia hafal. Dia memang lebih kepada muzik lah. Lepas tu kalau abjad, nombor memang tak tahulah. Buku lagi tak tahulah. Bukan dia tak berminat tau. Khairi ni, dia setiap masa memang dia bawa je buku. Saya memang banyak beli dia buku-buku, storybook semua tu kan. Dia memang berminat, dia bawa ke mana-mana. Tapi dia akan baca ikut dia sendiri. Sebab dia tak reti meja kan. So dia akan buka buku tu. Tapi helai page by page lah dia buka. Selai-selai kan, dia tandakan bila dah habis page ni. So esok dia continue lagi. Dia memang berminat dengan buku. Kalau pergi kedai buku, dia akan duduk ambil buku baca. Tapi dia baca sendirilah kan. So di situ saya memang rasa kesian sangat dengan dia. Tak tahu nak buat apa. Lepas tu bila saya survey sikit, tanya pendapat orang. Lepas tu dia cakap try pergi buat assessment, diagnose dia kan. Waktu tu saya bawa dia dekat Fajana untuk diagnose dia lah. Kat situ pakar tu cakap Khairi ni memang nampak ada simptom disleksia. Tapi budak lelaki ni tak boleh nak
jangka kawal. Kadang-kadang dia memang lambat sikit boleh membaca, bukan dia disleksia. So pakar tu cakap bagilah peluang dia sampai darjah 2. So saya pun okey lah, tak apalah, tunggu sampai darjah 2, pergi kelas macam biasa semua. Tapi waktu dia kat sekolah kebangsaan tu, dia ni student sekolah kebangsaan biasalah kat SK Taman Sungai Bersindah. Memang waktu je satu dia tak ada masuk pemulihan ke apa, cikgu ajar dia macam biasalah. Tapi dia akan problem lah kalau setiap kali nak pergi sekolah dia macam takut. Dia malas. Bila homework memang dia tak buat. Dia susah nak buat. Saya pun dah tak mampu nak buat macam mana. Saya ajar macam-macam pun dia masih tak boleh terima. So saya tak apalah, biar je lah dia belajar kat sekolah. Sampailah darjah 2 dia masuk kelas pemulihan. Bila dia masuk kelas pemulihan, masih lemah juga. So saya pun dah fikir tak boleh biarkanlah macam ni, kesian kat dia. Sebab saya bukannya harap dia tu dia pandai semua macam dapat nombor 1 ke semua kan. Saya harap dia boleh baca je, kena ABC, kena 1 2 3, boleh kira, sebab benda basic untuk diri dia sendiri kan. Sebab kesian tengok dia kan. So saya pun bila dah saya baca-baca survey-survey dekat Facebook semua pasal disleksia ni, adalah saya masuk grup Persatuan Disleksia. So dari situ saya ada kenal seorang ibu ni. Saya tak pasti nama dia, aku tak ingat. Saya tanyalah pendapat dia. Dia cakap anak dia pun dapat detect disleksia ni masa umur 8 tahun, darjah 2. Anak dia perempuan. Anak dia lebih kepada muzik juga. Anak dia pandai menyanyi semua kan. Tapi anak dia memang setiap kali pergi sekolah akan tertekan. Macam Khairi lah, dia akan nampak dia stres kat situ. So dia cakap dia bawa pergi PDM, Pusat Disleksia Malaysia, dekat Jalan Ampang tu, untuk buat assessment lah. Dia pun bagi pendapat, suruh saya bawa Khairi dekat Pusat Disleksia Malaysia tu untuk buat diagnose. Kemudian tanyalah pendapat pakar tu macam mana kan. So dekat situ saya pun okeylah, decide bawa pergi kat situ. Masa tu dah call buat appointment. Lepas tu PKP kan, PKP so kena hold pula sampai bulan 5 tahun ni lah, 2020. Saya pergi bawa Khairil ke Pusat Disleksia Malaysia tu, PDM, Jalan Ampang. Jumpa pakar kat situ lah. Pakar tu cakap bila dah buat assessment kat dia, memang dia ada disleksia, tapi tahap yang rendah lah. Dia bukan yang tahap tinggi dia memang tak berminat dengan abjad, nombor semua tu. Dia sebenarnya budak disleksia ni, dia bukan tak pandai, cuma dia confused. Kadang-kadang dia nampak nombor tu terbalik. Kadang-kadang dia nampak, kalau yang paling teruk, dia boleh nampak nombor tu berlari. Okey, melalui pakar tu dia bagi tahu saya lah, sebab saya ni tak tahu sangat pasal disleksia, tak berapa faham. Okey, bila pakar tu bagi tahu budak disleksia ni dia banyak menggunakan otak kanan. Okey, pakar tu cakap kalau kita yang normal ni, kita akan baca dan masuk ke otak kiri, baru kita tafsirkan. Macam diorang terus ke kanan. Sebab tu bila nak tafsir keluar, dia akan jadi salah ataupun terlupa. Macam tu lah. Dia banyak guna otak kanan lah. Budak disleksia ni banyak kepada kemahiran. Dia lebih kepada kemahiran. Macam seni ke, sport ke, muzik. Dia lebih kepada tu lah. Dia memang pelajaran dia sedikit lemah lah, sebab dia tak boleh fokus. Dan macam tu lah, dia macam confused. Dia banyak confused lah. Lepas tu Khairil ni sebelum dia belajar dekat Cahayaku tu, dia bercakap terlalu slow tau. Macam nak habiskan satu ayat tu terlalu slow. Saya sampai susah hati lah tengok kan, sebab slow satu dia nak habiskan satu ayat tu. Tapi bila dah start dekat Cahayaku tu, dia okey lah. Dia dah cakap normal macam biasalah. Okey, balik pada PDM tu. Bila dah diagnose tu semua, dia keluarkan report semua. So dia bagi tahu dekat saya lah, dia bagi pendapat kat saya. Dia cakap kalau mampu hantarlah terapi dekat PDM. PDM kat KL ni tak salah saya ada kat Jalan Ampang dengan Bandar Baru Bangi.
So saya berdekatan dengan Bangi. So saya hantar dia dekat situ lah. Saya decide hantar dekat situ. Okey, masa nak hantar tu pun waktu tu PKP. So sampai bulan 8. Sampai bulan 8 tu barulah dia masuk dekat pusat terapi PDM Bandar Baru Mani. Okey, masa dia masuk PDM tu dia memang zero lah. Dia tak tahu ABC, dia tak tahu nombor, memang kosong lah. Apa pun dia tak tahu. Malu ada lagi. Lepas tu dari situ dia dimasukkan ke kelas Cikgu Faris. Okey. Bila dia dah start belajar kat situ, saya tengok perubahan dia macam happy tau nak pergi sekolah. Dia macam hari-hari nak pergi sekolah. Macam tu kalau kita cakap hari ni tak payah pergilah kan, kes COVID kan tinggi lagi kan. So dia macam dah sedih kat situ. Dia cakap hari ni ada aktiviti ni, hari ni ada aktiviti ni. Sebab dekat situ saya ikut cikgu dia cakap lah, diorang tak belajar 24 jam macam tu. Diorang akan belajar, lepas tu ada rehat, belajar, ada aktiviti, macam tu lah. Dia tak tekankan sangat lah budak pada buku. Sebab dia cakap budak-budak disleksia ni dia tak boleh fokus sangat pada buku. Okey, so saya pun tak apalah, saya biarkan dia dekat situ. Ikutlah rentak dia kan. Biar cikgu dia yang ni dia dulu ajar dia macam mana semua kan. Sebab saya tak tahu, saya tak ada pengalaman nak ajar macam mana cara-cara nak ajar budak-budak disleksia ni. Okey. Sekarang dah 3 bulan lah dia dekat situ. Saya nampak dia banyak improve lah. Dari segi confident level tu memang ada, memang banyak lah nampak. Lepas tu dia dah banyak cakap. Lepas tu nak interaksi dengan dia, macam orang luar nak interaksi dengan dia pun okey. Kadang-kadang dia buat video TikTok dia tu lah kan. Macam dia macam dah start boleh berdepan dengan orang. Dulu dia malu nak rakam sikit pun malu semua kan. Okey, lepas tu 3 bulan dia dekat situ. Teacher Flo daripada kelas pemulihan dekat sekolah kebangsaan dia lah. Teacher Flo cakap boleh tak minta tolong macam buatkan satu video macam ni lah, macam nak tunjuk improvement Khairil dekat situ. Sebab melalui Teacher Flo ni dia kan ajar budak-budak pemulihan. Ada yang kadang sampai darjah 5 masih tak boleh baca. Lepas tu macam darjah 6 pun masih lemah macam tu kan. So dia cakap dekat sini dia cakap banyak parent yang tak tahu sangat pasal disleksia ni. Setengah parent tak boleh terima yang anak dia tu ada disleksia, dan setengah parent pula memang tak faham sangat apa tu disleksia. Diorang ingat anak diorang ni macam lemah, macam memang lemah dalam pelajaran lah. So Teacher Flo minta tolong saya untuk buat share kita orang punya pengalaman. So saya pun buatlah satu video Khairil punya ni lah, peningkatan dia sekarang. Nanti next saya akan upload lah video tu. So daripada pendapat Teacher Flo, dia suruh saya buatlah satu channel YouTube untuk share kita orang punya pengalaman. Saya sebagai ibu dia, Khairil pun sebagai seorang anak yang ada disleksia. Sebab itulah saya decide nak upload video ni dekat channel saya untuk share pengalaman ni dengan semua parent lah. Sebab pada pendapat saya, parent tak payahlah malu. Sebab disleksia ni dia perlukan sokongan kita. Sebab budak-budak ni dia tak tahu apa tau, dia tak bersalah pun. Dia orang tak tahu nak bawa diri, kecil lagi kan. So macam kita sebagai parent ni sepatutnya kita kena sedar benda tu. So kita tak payah malu lah. Kita kena bantu dia. Okay. Anak kita ni special. Dia bukannya tak pandai, dia bukannya malas. Okay. Cuma dia kena bantuan. Selagi dia tak ada terapi, so dia akan macam tu, dia akan tertekan. Nanti kawan-kawan pun macam ejek dia. Cikgu pun fikir dia macam malas. Sebab cikgu-cikgu sekolah kebangsaan diorang bukan pakar tau dalam bidang disleksia ni. So diorang pun kita tak boleh salahkan diorang, sebab diorang tak tahu cara nak mengajar budak disleksia. Sebab tu adanya kelas khas, kelas pemulihan, terapi.
Okey, setengah parent ada yang tak mampu kan nak hantar kat terapi PDM. Memang agak mahal juga, sebulan dalam 500 setengah. Tapi dia ada pilihan lain. Okey, saya share pengalaman kawan saya seorang lagi lah. Okey, dia hantar anak dia dekat PPKI, kelas pendidikan khas lah. Tapi yang ada memang dalam disleksia punya ni lah, khas punya lah. Tak salah saya kat KL ni cuma ada 4 sekolah je yang saya ingat. Maluri, TTDI, nanti kena google balik lah, dah tak ingat. Tapi dalam 4 sekolah lah yang ada kelas khas untuk budak-budak disleksia. Kawan saya cakap dia macam ni, dia bila subjek lain dia akan masuk kelas aliran perdana macam kelas biasa lah. Tapi bila maths dengan BM dia akan tukar ke kelas khas. Dekat situ cikgu akan ni lah, ajar cara budak-budak disleksia lah. Sebab dia perlukan skill lain lah kiranya. Okay, kalau itu choice lain lah. Kalau mampu bolehlah hantar ke terapi PDM. Sebab pada pendapat saya memang bagus lah. Sebab anak saya 3 bulan pun dah, sekarang ni banyak improve lah. Dia dah kenal ABC, tapi A sampai Z tu, tapi adalah 1-2 lagi tak kenal. Nombor memang semua dah kenal. Mengira, tambah, tolak memang dah boleh. Kalau membaca pula 2 suku kata tu adalah yang boleh. Dah banyak dah yang boleh. Tapi tak semuanya lagi lah, masih terlalu awal lagi kan, baru 3 bulan. Tapi banyak improve lah kat situ. Sebab diorang banyak gunakan bunyi phonik. Dia tak macam kita dulu A, B, C macam tu kan. Diorang macam ada bunyi sikit. Saya pun tak reti sangat sebab saya tak biasa macam ni kan. Nanti saya upload next video, nanti boleh tengok lah perkembangan anak saya sepanjang 3 bulan dekat PDM tu. Okay, tujuan saya share video ni macam tu lah, untuk kita sama-sama bantulah anak disleksia ni. Kesian tau diorang budak pandai. Diorang ni memang berbakat, bijak, rajin. Cuma diorang confused. Diorang tak tahu mana nak tuju. So kita sebagai ibu bapa ni, kita kena bantulah, tengok apa yang dia minat. Okay, kita ikutlah apa yang dia minat semua tu kan. Jangan tekan dia sangat, sebab dia memang tak akan boleh kalau kita tekan. Sebab dia perlukan terapi. Kalau ada apa-apa nak tanya ke, nak share apa-apa ke, bolehlah komen dekat bawah, dan nanti saya reply lah. Okay, harap kita semua sabarlah sebagai ibu bapa ni. Memang kadang-kadang tu tertekan. Kita pun kadang tak cukup sabar. Macam kenapa anak kita macam ni. So jangan fikir macam tu tau. Kesian sangat. Sebab dia perlukan sokongan kita. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.